Okey, terima kasih kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia, dan hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa walaupun kita secara alam maya tetapi ianya amat diperlukan pada masa kini, iaitu di zaman norma baru dan juga di kekangan COVID-19 ini. Dan tanpa membuang masa, saya maklum-alukan tetamu ternama kita, tetamu kehormat kita, yang berhormat Datuk Henry Sam Agong, Timbalan Menteri 2 Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Apa khabar Datuk? Sihat? Kabar baik, ya. Kawan. Uh, Ya. so Datuk sekarang berada di luar Sarawak, maksud dia di Kuala Lumpur lah ya? Saya sekarang berada di pejabat di Kuala Lumpur, ya. Selepas balik daripada kawasan 2 hari dulu. Ya. Oh, maksudnya 2 hari dulu berada di Sarawak lah dan sekarang berada di pejabat rasmi lah, kementerian lah. Ya. Okey Datuk. So Datuk, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang telah pun diangkat untuk Sejahtera Asia pada hari ini, iaitu usaha KPLB membantu masyarakat luar bandar dan menjayakan program vaksin, di mana Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu lebih dikenali sebagai KPLB, terus memainkan peranannya merancang dan melaksanakan pembangunan bersepadu melalui pelbagai program komprehensif serta mampu meningkatkan tahap kualiti dan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Dalam tempoh pandemik yang mencabar ini, KPLB juga terlibat secara aktif dan menjayakan program vaksinasi. Jadi sebagai seorang yang kata orang bertanggungjawab dalam memastikan kelancaran penerimaan vaksin dan juga program vaksinasi ini, tema KPLB adalah mendaya upaya komuniti luar bandar dengan harapan memperkasakan penduduk luar bandar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya tahan. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 5 teras ya Datuk. Ya. Teras utama dalam membangun insentif KPLB untuk rakyat. Jadi Datuk Henry sendiri boleh ceritakan apakah inisiatif ini dan projek yang telah berjaya dilaksanakan oleh pihak KPLB pada tahun 2020 sehingga sekarang itu 2021 Datuk. Baik, saudarawan, terima kasih di atas peluang ini. Sama-sama. Ya, dalam tempoh yang singkat, bermula pertengahan Mac tahun lepas hingga sekarang, pelbagai projek berjaya dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di seluruh Malaysia. Khusus dalam menyaut seruan kerajaan seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemerkasa. Baru-baru ini KPLB telah mengambil langkah untuk membantu usahawan-usahawan dan mereka yang terjejas, terutama golongan B40, untuk mendapatkan bantuan dan insentif yang disediakan untuk meneruskan kelangsungan hidup serta meningkatkan pendapatan. Di antara kesan dan impak kepada kumpulan sasaran, terutamanya usahawan dan peniaga kecil, adalah pertama, kemerosotan prestasi perniagaan. Yang kedua, kemerosotan permintaan dan penawaran. Ketiga, kekurangan stok bahan mentah. Keempat, pengeluaran produk yang terhad. Yang kelima, kesukaran membayar sewa premis. Dan yang keenam, kesukaran membayar balik pinjaman perniagaan. Bagi menangani kesan ini, 5 lembaga kemajuan wilayah, iaitu LKW, KPLB, iaitu Perda, Kedah, Kesedah, Ketengah dan Kejora, telah menawarkan inisiatif mulai Mei hingga Julai 2021. Pertama, insentif yang diberikan ialah pengecualian bayaran premis perniagaan. Yang kedua, penangguhan bayaran sewa rumah. Dan ketiga, penangguhan bayaran sewa tanah. Dan yang keempat, penangguhan
bayaran balik pinjaman, dan yang terakhir menstruktur semula dan memperluas program-program keusahawanan. Nampak di sini kementerian lebih cakna dalam memastikan kelangsungan peniaga-peniaga, terutamanya mereka yang berada di luar bandar ni diberi peluang ataupun diberi pelepasan ataupun kebebasan sementara dalam sama-sama kita di situasi pandemik COVID-19 ini. Seperti yang Datuk Wan warkan tadi, salah satu inisiatif yang berjaya dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Tapi bila kita sentuh tentang luar bandar ini, Datuk, bagi salah satu aspirasi teras Kementerian Pembangunan Luar Bandar atau KPLB ini ialah prasarana yang lengkap dan canggih untuk kemudahan rakyat di luar bandar. Dan juga ini bagi komuniti luar bandar di Sarawak, apakah prasarana yang telah berjaya diperbaik oleh pihak KPLB, dan berapa peratuskah jumlah penduduk di Sarawak yang memperoleh manfaat daripada usaha murni Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, Datuk? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, KPLB bertanggungjawab ke atas pembangunan pelbagai prasarana luar bandar. Sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-11, RMK ke-11, KPLB telah menyediakan prasarana atau infrastruktur luar bandar di Sarawak, seperti pertama menaik taraf 393 km jalan luar bandar yang memberi manfaat kepada 116,278 orang. Yang kedua, membina dan menaik taraf 435 km jalan perhubungan desa, memberi manfaat kepada 108,500 orang. Yang ketiga, melaksanakan program bekalan air kepada 10,544 buah rumah dan bekalan elektrik kepada 21,535 buah rumah yang memberi manfaat masing-masing kepada seramai 52,720 dan 107,675 orang. Yang seterusnya memasang sebanyak 27,962 unit lampu jalan kampung, dan program lain yang turut dikendalikan oleh KPLB ialah pembinaan dan baik pulih rumah di bawah program perumahan rakyat termiskin, dan juga melaksanakan dan membaik pulih ameniti sosial seperti balai raya dan dewan masyarakat, jambatan dan gelanggang permainan di kawasan kampung luar bandar. So yang itu adalah merupakan satu penggerak dan juga inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Luar Bandar dalam memastikan hak ataupun keperluan rakyat di luar bandar menjadi fokus utama kementerian, dan ini yang pastinya akan menjadi satu arus kemajuan kepada pihak mereka yang berada di luar bandar untuk memastikan pembangunan ataupun prasarana terus diperlukan ataupun disediakan terutamanya di luar bandar. Okey, Datuk Henry sendiri boleh kongsikan sedikit macam sekarang pun kita dalam COVID-19, Datuk, so semuanya dah dapat vaksin, nak tahu juga perkembangan di kawasan Parlimen, khususnya di kawasan pedalaman, macam mana perkembangan penerimaan ataupun program imunisasi vaksin ini? Ya, program ini dia sudah pun bermula di mana di kawasan-kawasan lain, di kawasan luar bandar khususnya di Parlimen Lawas sudah bermula dan berjalan dengan baik, ya. Memang pun pada awalnya ada sedikit kekurangan faham di antara penduduk-penduduk sehingga tidak mau tampil untuk mendapatkan vaksinasi ini, ya.
Tapi dengan penjelasan yang kita berikan, jadi penduduk luar bandar sekarang tampil untuk menerima vaksinasi ya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini, Wan, Ya, Datuk. Boleh, untuk Datuk. mengucapkan terima kasih kepada pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM yang sudi membantu khusus di dalam program vaksinasi ini di kawasan luar bandar, iaitu seperti di Bakalan, Long Semado dan juga Long Sukang. Dan program ini selesai dilaksanakan dan peratusan penduduk yang sudah mendapat vaksinasi agak tinggi ya. Ya, betul, Datuk. Dan, selain daripada itu, selepas ini ada satu merupakan outreach di mana nanti mana-mana penduduk yang tidak sempat divaksinasikan dalam round pertama itu boleh ya mendapat vaksinasi ini ya dalam program outreach nanti ya. Ya. Jadi saya menyeru agar semua penduduk ataupun khususnya OKU, golongan OKU yang tidak sempat hadir ke center yang agak jauh tu Betul. Jadi apabila program outreach ini dikendalikan oleh pihak KKM nanti, pihak KKM yang akan mengendalikan, so mereka akan dapat tampil dan menerima vaksin ini. Ya. Dan begitulah seperti yang Datuk sendiri ceritakan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini bukan sahaja menyediakan prasarana sahaja, tetapi bertanggungjawab memastikan pelaksanaan program vaksinasi itu berjalan dengan lancar dengan bantuan pihak ATM dan sebagainya. Dan nampak Kementerian Luar Bandar sangat cakna dan prihatin tentang keperluan rakyat di luar bandar, terutamanya di Lawas Long, Mendiang, di Bekalan, Kayan dan banyak lagi kawasan luar bandar yang sangat-sangat memerlukan keperluan seperti ini, iaitu vaksin yang sekarang menjadi bualan hangat di media-media sosial ataupun di media-media massa. Jadi Datuk Henry sendiri bagaimana melihat kesinambungan program ini pada masa akan datang? Macam mana harapan Datuk Henry sendiri untuk melihat program ini, terutamanya penduduk di luar bandar ni? Bak kata Datuk Henry tadi, jangan takut, jangan dengar kata-kata negatif untuk penerima vaksin tu. Boleh terima vaksin, ambil vaksin kerana vaksin tu adalah selamat. Jadi harapan Datuk Henry sendiri tentang kesinambungan program ini. Ya, dengan adanya kesedaran di pihak penduduk sekarang di luar bandar, jadi saya melihat tidak ada masalah untuk yang belum mendapat vaksinasi ini akan mendapat apabila rombongan daripada KKM akan melawat ke tempat-tempat di luar-luar bandar. Jadi saya rasa tidak ada masalah, Wan. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah kerana penjelasan dan kesedaran itu ada di pihak penduduk. Maksudnya luar bandar mereka tidak ketinggalan untuk menerima maklumat serta menerima info berkaitan tentang program vaksin ini. Ternyata Kementerian Luar Bandar bukan sahaja seperti kata orang tadi fokus kepada usahanya untuk menyediakan prasarana, tetapi dalam usaha membantu rakyat luar bandar dalam mendapatkan vaksin ini. Sangat luar biasa dan sangat bagi saya benda tu kira satu keperluan di luar bandar dan harus dikekalkanlah. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia pun bekerjasama dalam memastikan pelaksanaan info-info ataupun apa yang dikaitkan dengan vaksin ataupun
keperluan untuk mendapatkan sesuatu bekalan kesihatan seperti vaksin itu, terutamanya di luar bandar. Dan Datuk Henry, apakah harapan ataupun ekspektasi Datuk dalam membangunkan luar bandar semasa selepas pandemik ini? Sebab kita tak tahu pandemik ini bila akan berakhir, Datuk. Selepas pandemik ini mungkin esok, mungkin berakhir. So, apa yang Datuk harapkan selepas pandemik ini akan berakhir nanti? Ya, pihak Kementerian Luar Bandar akan terus melaksanakan program-program yang dipertanggungjawabkan kepada kementerian, dan kita berharap program-program ini akan dapat selesai pada setiap masa. Dan bagi tahun ini kita sedang melaksanakan projek-projek yang sudah pun diluluskan. Jadi saya rasa dan berharap COVID-19 ini akan berakhir, dan selepas itu kita akan bebas untuk membawa program-program yang diperlukan oleh penduduk-penduduk khasnya di luar bandar supaya dapat memberi manfaat kepada mereka. Jadi bagi kawasan luar bandar memang pun mengharapkan sangat usaha pihak kerajaan ini, kerana apa yang sempat dilaksanakan di kawasan-kawasan mereka belum lengkap. Jadi supaya usaha kerajaan dan juga harapan rakyat ini dapat dipenuhi, dan maka kita berharap dengan adanya peruntukan kewangan usaha kerajaan, ya, betul, dapat dimanfaatkan dengan keseluruhan, kata orang Sarawak, mendapat semua-muanya di pelusuk-pelusuknya. Jadi untuk untuk pemakluman juga, dan juga seperti yang dikatakan misi penghantaran bekalan makanan. Saya nak sentuh sikit misi penghantaran bekalan makanan secara jualan di sempadan bekalan Lawas Long Mendiang, Karian dan Indonesia. Boleh Datuk jelaskan sedikit mengenai program tersebut? Ya, khususnya dalam semasa COVID-19 ini, penduduk di Krayan di sebelah Indonesia tu, di Long Bawan khususnya, kerana selama ini sebelum COVID pun memang mereka ini berharap sepenuhnya dengan bekalan daripada lawas, kerana mereka tidak mempunyai akses daripada bandar-bandar mereka di sebelah Indonesia. Berharap sangat dengan bekalan makanan daripada lawas. Nah, apabila COVID ini berlaku, jadi tersekatlah bekalan untuk mereka. Jadi dalam keadaan begitu, penduduk di sana memohon kepada kerajaan, pertama diorang menulis surat kepada Kerajaan Negeri, kepada Ketua Menteri, dan juga saya sendiri pun ada menerima satu surat. Jadi kemudian kita beritahu urusan seperti ini harus dilakukan secara G2G. Dan kemudian diorang uruskan melalui embassy mereka di Indonesia dan juga embassy kita di sebelah Malaysia. Dan akhirnya permintaan itu diluluskan G2G. Dan dengan sinarai yang panjang dan keperluan diorang bukan sedikit, Wan. Ya, betul. Item seperti gula pun bertan, ya, betul? Sedikit. Jadi kami di Lawas, di bawah Jawatankuasa, memikirkan atas keperluan ini kena melibatkan keperluan yang mendesak, ya, dari segi peri kemanusiaannya. Betul. Jadi kita pun mulai melaksanakan menghantar bekalan makanan ini. Dan apa yang dipersetujui oleh kedua-dua negara adalah untuk koperasi di sebelah Indonesia dan koperasi di sebelah kita di Baklalan, untuk perniagaan ini. Dan pihak Jabatan Kerajaan terlibat
untuk memastikan segala urusan berjalan dengan mengikut SOP dan juga kelulusan yang diberikan. Betul. Jadi mereka setakat ini 3 kali pengantaran makanan yang dilakukan. Ya, dan itu penjelasan yang sangat tepat dan juga penjelasan yang penuh dengan apa kata orang ni penyampaian untuk mereka yang masih lagi tertaja program itu. Terima kasih Datuk, dan sebagai penutup bicara kita, masa sangat mencuburi kita. Penutup bicara kita, pesanan sedikit Datuk mewakili Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini kepada mereka-mereka khususnya yang berada di luar bandar dalam meneruskan kehidupan di saat pandemik COVID-19 ini. Ya, saya menyeru kepada masyarakat di luar bandar supaya tetap berdiri teguh di belakang kerjaan. Kerana dalam keadaan sekarang ini, COVID-19 ini, kerajaan sebenarnya banyak mencari jalan untuk kita lepas daripada penularan ataupun merebaknya penyakit ini. Sehingga menetapkan SOP yang ketat, tidak bergerak, tidak dapat di setengah-tengah tempat tidak dapat bergerak ke satu daerah dengan yang lain. Ini merupakan usaha kerajaan termasuk mendapatkan vaksin yang bukan kita dapat secara percuma, yang dibeli dengan harga yang mahal. Maka itu sebab pihak kerajaan memerlukan rakyat kita mendaftar terlebih dahulu, kerana vaksin yang kita dapatkan daripada luar dia bergantung dengan jumlah yang mendaftar ini. Ya, betul. Kerana vaksin ini dia ada tempoh. Kalau dia datang dengan volume yang terlalu banyak dan tidak dapat digunakan pakai dengan serta-merta, tempoh dia akan habis. Jadi maka itu sebab pihak kerajaan menginginkan supaya rakyat kita di luar bandar kalau dapat daftar melalui MySejahtera dan lain-lainnya di peringkat kalau di peringkat daerah dengan klinik-klinik yang ada. Betul. Dapat menentukan berapa vaksin yang diperlukan. Iya, jadi, betul. Ya, kalau macam baru-baru ini di kawasan Baklalan, di mana ATM tadi terlibat, kita mengantar vaksin sebanyak 500 satu. Jadi satu kali trip ke Baklalan 500 saja. Jadi jika rakyat tidak mendaftar, jadi pihak kerajaan tidak tahu berapa vaksin yang diperlukan. Betul. Dengan sebab itu, saya menyeru sekali lagi mana-mana pihak yang belum mendaftar haruslah mendaftar, dan juga bagi mereka yang tidak sempat mendaftar, termasuk pendatang yang sudah ada di kawasan kita, mereka ini juga perlu mendapatkan vaksinasi. Ya, betul. Itu mungkin di peringkat yang kemudian sekian selepas semua yang mendaftar ini mendapatkan vaksinasi. Diorang akan divaksinasikan juga. Ya, betul. Itu dia seruan daripada Yang Berhormat Datuk kita sendiri. Ajak orang luar bandar, mana yang masih belum daftar, tak ada alasan, walaupun tak ada MySejahtera, boleh daftar di fasiliti-fasiliti kesihatan kita, klinik, hospital yang berdekatan di luar bandar tu. So, sampai situ ajaklah kelakar kita, kata Bahasa Sarawak. Sampai di sini sajalah pertemuan kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Henry Sam Agong, Timbalan Menteri 2 Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB, atas kesudian bertemu dengan kita walaupun secara alam maya. Ini adalah norma baru kita. So, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu, dan juga saya mewakili pihak Sejahtera Asia mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Selamat